Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Assalamualaikum. wasallam. Ahlan. Muhammad Syakir. Terjaya okey. Alhamdulillah. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak ada suara, test suara dulu. Baik. Okey Roy, suara. Ustaz Khairul okey, lenggeng. Syekh Zahir. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa kita pagi ni insya-Allah. Zaki okey. Abu Hamzar, Duyung clear. Okey. MH dah ready. Alhamdulillah. Duyung pun dah ready. Alhamdulillah. Okey, Dr. Hairul. Okey, sihat Doktor? Masya-Allah. Jiran-jiran MH semua dah bersedia. Ahlan sahlan. Cikgu Rashid, apa khabar? Sihat tak? Sekejap, seminit, 2 minit lagi kita akan start, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Azhar. Suara clear, alhamdulillah. Okey, orang jaya kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Haji Zaini. Alhamdulillah. Bangsa okey. Kampung Terazak pun okey. Lorong Pandan okey. Okey, pokok mangga. Insya-Allah. Baik, kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisami illa 'ala Allah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min qaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik. Rabbana zidna ilman yanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang dirahmati Allah, kita dapat bersua muka sekali lagi dalam kuliah online kita. Cuma biasa kita buat waktu malam. Kebetulan hari ini atas anjuran daripada Masjid Airport ataupun Masjid Batu Berendam, kalau sahabat-sahabat tahu, Masjid Airport ataupun Masjid Nurul Hidayah Batu Berendam, Melaka, pihak masjid meminta saya untuk membuat kuliah subuh secara mingguan. Dan kebetulan sebelum ini memang saya memberi kuliah subuh pada tiap-tiap pagi Sabtu di Masjid Airport.
Jadi disebabkan kerana dah lama kita bercuti, jadi diminta untuk saya buat kuliah secara online, menyambung kembali topik dan perbincangan kitab yang telah pun kami baca bertahun-tahun. Kitab itu adalah kitab yang ada di tangan saya ni. Kalau sahabat-sahabat tengok, okey, ni kitabnya, ataupun di belakang saya ni yang saya tunjuk ni, kitab Bahrul Mazi. Berapa jilid? Banyak jilid. 1, 2, okey, sampai jilid yang terakhir, iaitu jilid yang ke-21. 21 jilid. Ni kitab dia. Ni kitab cetakan asal, kitab yang mula-mula dikeluarkan, cetakan yang lama. Kalau siapa tengok kitab ni pun warnanya warna tulisan yang lama, warna kuning. Ini orang panggil kitab kuning ni. Bukan otak kuning, kitab kuning. Okey, otak kuning kita tak mau. Tapi kitab kuning, kitab yang berusia lama, kitab yang diwarisi daripada tokoh-tokoh ilmuwan di zaman dahulu, tetapi Allah datangkan keberkatan, kitabnya masih terpelihara sampai ke hari ni. Siapa pengarang kitabnya? Okey, saya nak tanya sahabat-sahabat yang online kat sini, mungkin boleh tinggalkan komen di situ. Siapa pengarang kitab Bahrul Mazi? Okey, siapa nak tulis dulu? Siapa pengarang? Saja saya tinggalkan. Kita buat teka-teki sikit lah pagi-pagi ni, kita nak bagi ceria sikit. Biasanya depan ni ada orang, tak ada orang, seorang-seorang je. Okey, siapa pengarang dia? Kalau siapa yang tahu pengarang kitab ni, kitab yang dia tidaklah selama kitab-kitab, kita katakan kitab-kitab hadis yang lain, tapi dia di antara kitab yang kita katakan dari segi kita di tanah Melayu ni termasuk di antara kitab-kitab yang lama jugalah. Walaupun kita katakan pengarang kitab ini meninggal dalam sekitar belasan ataupun dalam sekitar belasan tahun saja, ataupun 20 tahun lebih kurang macam tu. Okey, apa nama kitabnya? Ya, almarhum Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Okey, almarhum Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Okey, dia adalah orang Malaysia, tapi mukanya pun dah muka macam orang Arab. Kisah dia ni saya ringkaskan cerita, dia pergi belajar di Mesir. Kalau siapa yang baca jilid yang pertama daripada kitab ni, dia ceritakan pengarang kitab ni dia pergi belajar di Mesir, dia duk pergi talaki kitab. Kami dulu ni yang pergi belajar di beberapa tempat negara Arab yang memang terkenal dengan talaki. Di antaranya Mesir, di antaranya Syria di Syam, di antaranya Jordan dan beberapa tempat yang lain. Salah satunya bila kami pergi belajar, selain daripada kita belajar di kuliah, kita juga belajar secara talaki, menadah kitab, iaitu lutut ke lutut, bertemu guru-guru. Kita cari guru yang alim, kita hadiri majlis-majlis yang dia orang anjurkan. Dan ada majlis yang dianjurkan pada waktu pagi selepas daripada subuh. Saya ingat saya pernah menghadiri satu kuliah yang kami mulazamah. Kuliah tersebut bermula selepas daripada waktu subuh, pada subuh yang hening. Kemudian sejuk, cuaca dalam lingkungan 2 darjah Celsius, 3 darjah Celsius, 4 darjah Celsius. Kita pergi belajar pada waktu pagi ni. Pergi belajar, Tok Syekh ni, Tok Guru ni mengajar pula. Dia bukan nak duduk kat dalam masjid macam kita hari ni, duduk dalam masjid, pasang lampu. Kemudiannya pula ada kipas angin. Kebetulan waktu sejuk, duduk di luar masjid, mengajar di tiang-tiang masjid. Kita pun sejuk, ya Allahu Akbar, menggigil. Tapi sabar, tiap-tiap pagi kita pergi. Yang tu dia panggil keberkatan kita menuntut ilmu. Maka Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ni, dia belajar di ya betul, orang Perak. Dia adalah orang Perak, orang daripada dipanggil satu tempat tersebut. Marbawi itu Merbau. Marbawi itu bukan daripada Indonesia, tapi Merbau di Perak, Lubuk Merbau. Di satu tempat di Perak. Okey, tapi dia seorang yang muka pun dah nak macam orang Arab, lama dah. Dia lah di antara yang mengarang, iaitu Kamus Marbawi. Kalau siapa yang belajar di sekolah-sekolah Arab ni, mesti dia orang tahu. Satu kamus, nama kamus tu Kamus Marbawi. Pernah tengok? Mesti pernah tengok kan? Kamus Marbawi di antara kamus yang bagi saya tidak pernah menghampurkan
Carilah apa pun mesti akan jumpa dalam kamus tersebut. Siapa yang belajar sekolah agama mesti dia orang tahu. Kamus tu di antara kamus-kamus yang terawal diperkenalkan kepada pelajar-pelajar sekolah agama ketika mereka belajar. Kamus Al-Marbawi itulah pengarang yang sama. Jadi dia cerita, saya ringkaskan cerita sebelum kita masuk hadis ni. Dia pergi belajar, dia kata tiap-tiap pagi. Bahasa dia gunakan ni dalam kitab ni bahasa lama, bahasa orang lama. Kadang-kadang ada juga 2-3 patah bahasa-bahasa orang utara kat dalam tu. Contohnya saya sebut kalimah, tak apalah, nantilah kita sebut. Okey, baik. Jadi dia cerita, dia kata aku telah mabuk dalam ilmu. Mabuk ilmu ni bukan maksudnya dia pergi belajar, dia pergi minum toddy, tak. Maksud mabuk ilmu tu dah teramat kasih, teramat suka, seronoknya dia belajar ni. Sampai ke satu tahap ni dah jadi macam satu habit. Satu kepuasan bila dia dapat belajar pada tiap-tiap pagi. Macam kita duduk ada pada waktu ni. Kemudian dia kata, setiap kali aku pergi, dia kata aku bawa catatan. Sebab tu sahabat-sahabat bila pergi menuntut ilmu ni biasakan bawa kertas. Orang yang pergi majlis ilmu tanpa pena, tanpa buku catatan ni macam orang pergi perang ni tak bawa senjata lah. Macam tu lah maksud dia. Sebab tu kita nak sekurang-kurangnya ada catatan, bawa catatan. Okey, contoh saya ada catatan ni, bukan. Jadi dia buat catatan, dia kata ketika itu mereka belajar hadis Sunan At-Tirmizi. Jadi dia kata setiap kali aku balik ke rumah, aku tak duduk diam. Balik saja ke rumah aku tak akan duduk diam, aku akan cepat-cepat, dia kata, catit balik apa ilmu-ilmu yang aku dapat daripada guru aku catit. Daripada catatan-catatan yang dia buat ketika belajar Sunan At-Tirmizi inilah, daripada situlah datangnya kitab Bahrul Mazi yang ada dekat tangan kita. Dengan catatan dia, dengan ilmu yang dia pelajari dengan tok guru dia pada waktu tersebut di Mesir, dia kata, dia balik, dia tulis. Maka dikembangkan, akhirnya menjadi kitab yang berjilid-jilid, hasil daripada talaqi seorang anak murid kepada gurunya di Mesir. Sebab tu kitab ini di antara kitab yang berkat. Walaupun tuan empunyanya telah pun meninggal dunia, tetapi ilmunya masih lagi digali, dipelajari, namanya masih lagi disebut. Yang inilah yang disebut di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, juga hadis yang sahih yang menceritakan tentang kisah seorang lelaki, dia nak memerlukan seekor binatang tunggangan. Datang jumpa Anas bin Malik nak minta pinjam. Anas pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu ala syai' kafa'ilih. Orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan sama sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Baik, hari ni dia buat baik, dia karang kitab, kita sebutkan kebaikan dia. Maka kita sebut kebaikan dia, kebaikan-kebaikan yang dia buat, maka masih Allah akan catat pahala. Hasil daripada kitab yang dia karang, pahala dia masih dapat walaupun dia berada di alam barzah. Sebab tu yang disebut wal baqiyatus salihat, dan baki amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, maka akan menghasilkan kebaikan bagi mereka saat ketika mana mereka berada di akhirat. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Okey, Fadil, ahlan wa sahlan. Okey, baik. Waalaikumsalam Nanadin, masya-Allah, ni orang Penang ni. Teringat dia punya kari kepala ikan, Nanadin. Okey, siapa pergi ke Penang, pergi cari Nanadin, dia ada satu pulau di Penang. Pulau dia nama Monkey Beach. Okey, ahlan wa sahlan Nanadin. Tak pernah pergi belajar negara Arab, tapi dia boleh cakap Arab disebabkan bawa orang-orang Arab saja, tuan-tuan. Okey, baik. Ni iklan sebentar saja, tengok sahabat-sahabat. Kadang-kadang tak sempat nak bertegur siapa, kita bertegur kat dalam ni. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita berada pada waktu mana? Kita duduk pada waktu pagi, bukan? Kan saya tulis dalam Facebook saya semalam, saya kata saya nak ceritakan tentang keberkatan pada waktu pagi. Kita yang berada di waktu pagi ni, kita berada di dalam doa yang Nabi SAW pernah doakan. Saya ambil daripada satu hadis ni. Hadis ni datang daripada seorang sahabat. Okey. Hadis yang sahih datang daripada seorang sahabat. Nama sahabat ni Saqar bin Wida'ah. Saqar bin Wida'ah. Siapa dia Saqar bin Wida'ah ni? Saqar ni seorang sahabat. Diceritakan dia ni adalah seorang tajir, seorang perniaga. Si Saqar ni, dia ni seorang businessman. Kata dia kata Nabi SAW pernah mendoakan satu doa. Apa dia doa dia? Allahumma barik ummati fi bukuriha.
Allahumma barik ummati fi bukuriha. Kalau siapa yang sempat catat hadis ni, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Hadis ni cerita tentang seorang lelaki nama dia Saqar. Dia ni businessman. Dan dalam hadis ni menceritakan satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu doa Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ahlan wa sahlan Imam Masjid Kota Damansara, Imam Al-Muhtadin, sahabat saya Ustaz Fadil Nur. Ni sahabat seperguruan. Kami belajar bersama-sama waktu di Syam dahulu, masya-Allah. Ahlan wa sahlan Tuan Imam sudi bertandang ke Facebook kami. Pada pagi ni kami cerita tentang kitab Bahrul Mazi, dan kebetulan waktu pagi kita cerita tentang keberkatan waktu pagi. Apa yang ada keberkatan pada waktu pagi ni? Iaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada awal pagi mereka. Baik, apa yang ada pada awal pagi? Kata perawi hadis ni, dia kata kana Saqar. Adapun Saqar ni, dia ni seorang tajir. Dia ambil pengajaran daripada hadis ni, akhirnya perniagaan dia berjaya dan dia jadi businessman yang berjaya di dalam perniagaan dia. Allah datangkan keberkatan, akhirnya Allah tambahkan harta dia dan dia jadi kaya kerana mendapat keberkatan daripada waktu pagi. Apa yang ada pada waktu pagi ni? Dalam hadis ni menyebut Allahumma barik ummati, ya Allah berkatilah umatku. Apa maksud berkat? Ramai orang yang selalu sebut hidup berkat, okey, rezeki berkat, isteri berkat, suami berkat, anak berkat, gaji berkat, makanan berkat. Apa makna berkat? Mungkin ada yang bertanya, apa maksud berkat? Dr. Imran, ahlan wa sahlan, Merlimau. Okey, Dr. Imran dah siap dah buat topeng. Dia tuan-tuan, kebaikan macam-macam boleh kita buat. Ada setengah orang dia rajin baca Quran, tapi Dr. Imran kita dia buat mask untuk untuk petugas-petugas kita. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan sebaik-baik ganjaran kepada beliau. Okey, Prof Rahimi pun ada, alhamdulillah, ahlan sahlan. Selamat datang semua. Okey, baik, sambung balik. Apa maksud keberkatan? Kita duk tanya tentang berkat. Berkat, apa maksud berkat? Okey, siapa nak jawab ni? Siapa cepat boleh type apa maksud berkat? Okey, apa maksud berkat? Selalu orang nak sebut berkat. Berkat lah ustaz. Yalah, apa dia berkat? Berkat bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Arab. Okey, sekarang terjemahkan berkat tu ke dalam bahasa Melayu yang kita faham, yang kita tahu. Okey, siapa tahu maksud berkat? Okey, maksud berkat. Okey, kelebihan yang banyak. Zainal Fikri, Masya Allah. Ada lagi jawapan yang lain? Okey, maksud berkat. Apakah maksud berkat? Okey, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ahlan wa sahlan. Okey, Fadil sempat dia menaip dia. Okey, Datin Rahimah, ahlan wa sahlan, selamat pagi. Okey, Makcik Nas, InsyaAllah. Dr. Ibrahim, khairun nas man anfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang paling mendatangkan manfaat pada orang yang lain. Masing-masing kita ada tugas. Alhamdulillah, Dr. Imran telah jalankan tugas tanggungjawab dia. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ahlan wa sahlan. Syekh Azhar kita sempat dia menaip. Dapat keredaan Allah, kata Datin Rahimah. Okey, sahabat kita Syekh Muhammad kata rahmat Allah Hairul Ajak, banyak boleh kongsi, sikit rasa cukup. Masya Allah, ini satu jawapan yang amat baik. Cukup walaupun sikit, kata Nurzilah. Okey, Irwan kata Allah Subhanahu Wa Taala cukupkan segalanya, maksudnya berkat. Okey, Datin Rahimah kata keredaan Allah. Okey, Muhammad Hairil kata, oh, dia bagi salam kat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya duk baca dekat skrin ni, ada kat depan ni. Baik, makna berkat saya sebut secara ringkasnya, ziyadatun fil khair. Apa dia berkat? Ziyadatun fil khair. Berkat itu iaitu bertambah. Makna al-barakah iaitu bertambah. Ziyadatun fil khair. Yang pertama, bertambah. Makna berkat yang kedua adalah at-tawassu', lapang. Bukankah sesuatu yang berkat itu Allah tambahkan pada nilai dia, tambahkan pada rasa dia.
Contoh kita katakan seorang yang bergaji 1,000 dengan seorang yang bergaji 10,000. Okey. Salah satu daripada tanda keberkatan, Allah cukupkan. So kita ada 3 maksud berkat. Yang pertama ditambahkan, yang kedua dilapangkan, yang ketiga dicukupkan. Itu makna berkat. Al-barakah contoh. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran anzalnahu, kami turunkannya, mubarakun, kitab yang berkat. Apa maksud berkat pada Al-Quran? Banyak kebaikan-kebaikan yang datang daripada Al-Quran. Sebagaimana banyaknya kita hajat kita pada kebaikan, sebanyak itu bahkan lebih lagi daripada yang kita hajatkan berada di dalam Al-Quran. So makna berkat itu adalah bertambah kebaikan, dilapangkan, dicukupkan bagi seseorang. Okay, so Nabi SAW doakan, Allahumma barik ummati, ya Allah berkatilah umatku. Berkatilah, tambahkan kebaikan kepada mereka, lapangkan kepada mereka kehidupan mereka, tambahkan lagi, cukupkan kepada mereka apa yang tidak cukup. Itu maksud berkat. Baik, fi bukuriha, pada awal pagi mereka. Bila awal pagi itu? Okey, bukur ni kalimah bukur ataupun bakir di dalam bahasa Arab menunjukkan masa, iaitu masa waktu di awal pagi. Bila di awal pagi ni, bermula awal pagi adalah ketika saat selepas daripada waktu subuh. Saya ambil daripada syarah kepada hadis tersebut, syarah yang banyak yang menceritakan. Salah satunya kata Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin, dia kata dalam mensyarahkan kitab Riyadhus Salihin tentang hadis ini, maka kata dia waktunya adalah waktu selepas daripada kita menunaikan kewajipan. Siapa yang berpagi-pagi, ni sekarang ni waktu yang kita sedang berada, dipanggil sebagai waktu awal pagi. Habis tu sebelum subuh, Ustaz, bukankah pagi juga? Yang tu dipanggil tengah malam. Masih lagi dalam al-lail, waktu malam. Masuk saja waktu subuh, kita panggil fajar. Maka keberkatan itu dia datang pada waktu fajar yang kita sebutkan. Baik, kata Syekh Utsaimin, dia kata hari ni amat menyedihkan. Dia kata ramai di antara manusia ni yanamun, mereka tidur. Tidur di mana? Di awal hari ataupun di awal pagi. Waktu yang berkat ni lah waktu mereka tidur, dan mereka tak bangun pada waktu tersebut, sedangkan pada waktu itulah terdapat kebaikan yang teramat banyak. Sahabat-sahabat tahu apa kebaikan yang ada pada waktu pagi ni? Salah satu daripada kebaikan waktu pagi di antaranya adalah yata'aqabun malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Okey. Sahabat kita Muhammad Sirun kata, Ustaz boleh terjemahkan berkat dari segi lurah dan juga istilah. Okey, saya sebutkan secara ringkas sebab topik kita bukan berkat, topik kita yang lain, tapi tak apa saya sebutkan. Kalimah berkat ni satu lagi. Kalau siapa perasan, tahu tak gunung berapi itu apa? Gunung berapi disebut Al-Burkan. Pernah dengar tak gunung berapi dalam bahasa Arab maksudnya Al-Burkan? Burkan juga datang berkongsi daripada kalimah yang sama, kalimah barakah. Okey? Al-Burkan, gunung berapi, ada kaitan dengan keberkatan. Kat mana kaitan? Nak dari segi lughawi ni, sebab dia tanya dari segi lughawi tadi. Baik, gunung berapi, bila gunung berapi tadi tu meletus, apa yang akan keluar daripada gunung berapi? Ialah keluar, dia panggil lava, bukan? Keluar lava. Apa yang terjadi kepada lava tu setelah lava tu keluar? Lava tu panas, lava tu menyebabkan timbulnya pelbagai mungkin kemusnahan dan sebagainya. Tetapi selepas daripada suasana dah jadi tenang balik, lava tadi tu akan menjadikan apa? Menjadikan kawasan itu kawasan yang paling subur. Itu yang dikatakan berkat tadi tu. Berkat tadi walaupun mungkin nampak sukar, tetapi pada akhirnya yang sukar itu Allah jadikan kesuburan. Keberkatan itu makna dia kesuburan. Okey, kebaikan yang banyak. Okey. Baik, dan yang kedua, maksud dari segi istilahnya, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, at-tawassu' ataupun ziyadatun fil khair. Okey, kita dah ceritakan, kita akan melimpah, betul. Fadil kata melimpah, ya, melimpah maksud dia. Baik, kita sambung balik. Okey, so kenapa pagi ni jadi waktu yang berkat? Di antara salah satunya doa Nabi SAW. Salah satunya adalah cerita tentang peristiwa yang berlaku di waktu pagi. Ada orang dia tunggu nisfu Sya'ban untuk dia berdoa
ada orang pergi cari waktu-waktu yang tertentu. Tapi ada setiap hari ini ada 2 waktu yang istimewa. Waktu apa yang istimewa ni? Kata Nabi SAW, yata'aqabun malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Silih berganti malaikat yang ada di langit ni kerja shift, berturun, naik turun, naik turun. Baik. Waktu mana mereka naik turun ni? Yang pertama di waktu pagi, subuh. Yang kedua adalah di waktu asar. Okey, berbahagialah orang yang solat di awal waktu pada 2 waktu ini, kerana solat mereka disaksikan oleh para malaikat dan malaikat angkat buku catatan amalan dia pada 2 waktu tersebut. So sekarang waktu kita tengah berada ni, amalan kita diangkat. Allah bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, macam mana kamu tinggalkan hamba aku ketika kamu datang bawa buku catatan amalan dia? Kata malaikat tersebut, taraknahum fahum yusallun wa atainahum fahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang bersolat, dan kami datang bertemu mereka dalam keadaan mereka juga masih dalam keadaan bersolat. So maknanya waktu pagi ni waktu kita dipersembahkan buku catatan amalan. Alangkah untungnya orang yang solat subuh berjemaah di masjid, di surau, walaupun sekarang kita tak boleh pergi, bukan? Pada waktu tersebut dipersembahkan amalan dia kepada Allah. Ini di antara waktu yang baik. Pada waktu pagi juga ada malaikat yang kerja dia apa? Kerja dia duduk perhati tengok kebaikan yang pertama kita nak buat. Antara salah satunya malaikat yang mendoakan orang yang suka bersedekah. Apa dia doa dia? Allahumma u'ti mumfiqan khalafa wa u'ti mumsikan talafa. Ya Allah, engkau berikanlah. Allahumma u'ti, berikan kepada orang yang suka memberi itu ganti balik pada apa yang dia beri, dan berikanlah kerosakan pada orang yang menggenggam. Bila ni? Di tiap-tiap hari pada waktu pagi, menunjukkan kebaikan yang banyak. Bahkan waktu pagi juga waktu yang disebut wa Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa Qur'anal fajri. Apa maksud wa Qur'anal fajri? Al-Quran pada waktu fajar, pada waktu pagi yang kita berada ni lah. Satu, terjemahan yang pertama. Terjemahan yang kedua, wa Qur'anal fajri itu maksudnya solat yang dilakukan ketika waktu pagi. Kana masyhuda, akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. So di sana menunjukkan tentang kebaikan yang banyak. Sebenarnya banyak lagi, tapi sebenarnya poin kita nak ceritakan tentang hadis 31 daripada kitab ini. Saya terpaksa berhentikan topik kita berkaitan tentang keberkatan itu. Insya-Allah kita akan sebut secara tak langsung pada waktu-waktu yang lain. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, okey. Insya-Allah saya akan bacakan hadisnya. Hadis yang ke-31 daripada kitab Bahrul Mazi. Hadis ni kisah daripada Anas bin Malik. Kan saya dah tulis dalam Facebook semalam, saya katakan insya-Allah hari ni kita akan cerita tentang Anas. Siapa Anas bin Malik? Bila cerita tentang Anas tapi tak cerita tentang keluarga dia, tak lengkap cerita dia, tak sedap. Dia mesti kena gabungkan dua-dua, cerita tentang keluarga dia dan cerita tentang Anas bin Malik. Baik, Anas bin Malik radhiyallahu an, bapa dia bernama Malik. Malik bin apa? Malik bin Nadhir. Baik, sebahagiannya mengatakan Malik bin Sinan bin Nadhir. Okey, salah seorang orang yang terkenal bapa dia ni. Cerita dia, mak dia ni bernama Ummu Sulaim. Ibu kepada Anas ni, kalau siapa yang nak jadi seorang isteri, boleh tengok kisah ini dijadikan sebagai iktibar. Kisah bagaimana hebatnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ataupun nama beliau adalah Ar-Rumaisa. Okey, saya ingatlah. Nama mak Anas bin Malik Ar-Rumaisa. Okey, Ar-Rumaisa. Okey, ataupun nama timang-timangan dia. Dipanggil dengan panggilan Ummu Sulaim. Okey, dipanggil dia dengan panggilan Ummu Sulaim. Okey, baik. Nah, so ingat Ar-Rumaisa, Ummu Sulaim. Siapa dia? Mak Anas bin Malik. Baik, jadi Ummu Sulaim ni, apa yang Ummu Sulaim ni buat? Ummu Sulaim ni seorang ibu yang terkenal, juga seorang isteri yang terbaik. Seorang ibu yang terkenal dan juga seorang isteri yang terbaik. Okey, dia ni ketika mana dia masuk Islam, pada waktu tersebut, zaman sebelum Nabi SAW tak sampai ke Madinah lagi, dia telah masuk Islam. Masuk Islam di tangan siapa? Di tangan Mus'ab bin Umair. Okey, Mus'ab bin Umair di antara orang yang pertama, ustaz, pendakwah pertama yang Nabi SAW hantar pergi ke Madinah sebelum Nabi SAW sampai. Baik, jadi dia pun sampai.
bila didakwahkan kepada Ummu Sulaim ambil Islam tersebut. Dia ambil orang yang pertama, dia yang terawal dapat Islam ketika di Madinah. Tak apa. Jadi bila dia dah masuk Islam, dia dakwahlah pada suami dia. Hari ni berapa ramai kita isteri-isteri contohnya yang dapat mereka dapat kebaikan, tapi dapat Allah uji mereka dengan suami yang mungkin kurang baik sedikit. Mereka tak sampaikan. Ummu Sulaim dia sampaikan, ajak suami dia ni untuk masuk Islam. Apa berlaku? Suami dia tak nak. Akhirnya suami dia dah fed up, benci dekat dia. Suami dia tinggalkan dia. Sehinggalah suami dia meninggal dunia. Bila suami dia meninggal dunia, Ummu Sulaim ni jadi seorang balu. Ramai orang yang berkenan sebab cantik, sebab perempuan yang hebat. Akhirnya ramai yang datang nak pinang dia, termasuk salah seorang daripada yang datang nak pinang tersebut bernama Abu Talhah. Seorang lelaki yang bernama Abu Talhah. Abu Talhah datang, kata Abu Talhah, Ummu Sulaim, dia kata, Ar-Rumaisah, aku nak pinang kau, kahwinlah dengan aku. Kata Ummu Sulaim, dia kata, aku dengan engkau berbezaannya di antara langit dan bumi. Engkau menganut agama yang mensyirikkan Allah, sedangkan aku agama yang mentauhidkan Allah. Kalau sekiranya betul engkau minat dekat aku, dia kata, wahai Abu Talhah, engkau masuk Islam, Islam itu adalah mas kahwin bagi aku. Maka dirakamkan di dalam sejarah Islam, iaitu seorang sahabiyat yang berkahwin dan mas kahwinnya adalah Islam. Dialah perempuan pertama yang berkahwin dan mas kahwinnya adalah Islam. Sahabat-sahabat kita yang perempuan, yang muslimat, mulianya Ar-Rumaisah, dia berkahwin dan mas kahwinnya adalah Islam. Allah datangkan keberkatan kepada dia. Ringkaskan cerita, dia juga pada waktu satu ketika ni, Abu Talhah ni keluar pergi ke satu musafir ni. Satu hari ditakdirkan Allah, anak mereka meninggal. Salah seorang daripada anak dia ni meninggal. Bila anak dia ni meninggal, dia tak nak suami dia pulang daripada tempat yang jauh dapat kabar yang tak seronok. Apa dia buat? Dia pesan dekat ahli keluarga dia, jangan siapa pun cerita yang saudara ataupun anak aku ni meninggal dunia. Suami dia balik, dia letakkan anak dia di satu tempat, dia pakai cantik-cantik, dia layan layani suami dia, jamu suami dia makan, dia layan. Sampailah suami dia tanya tentang anak dia. Suami dia tanya, macam mana ni? Anak kita ni pergi mana? Kemudian dia pun bagi tahu dekat suami dia, dia kata, abang, kalaulah orang bagi kita pinjam satu barang, orang bagi kita pinjam satu barang, kemudian orang tu minta balik barang tu, kita nak bagi ke kita tak nak bagi? Kata Abu Talhah, kena bagi balik lah, sebab bukan hak kita pun, kita pinjam saja, setiap pinjaman kena pulangkan balik. Ya, begitulah dengan anak kita. Allah pinjamkan kepada kita anak, sekarang Allah ambil balik anak kita dah meninggal. Marahlah tuan-tuan, kita pun marah kalau dah macam tu. Baik, apa berlaku? Suami dia tak puas hati, pasal apa ni anak mati ni pun tak cerita ni. Akhirnya pergi cerita dekat Nabi SAW. Nabi membenarkan perbuatan Ummu Sulaim ataupun Ar-Rumaisah. Kemudian Nabi tanya, semalam jadi pengantin ke tidak? Kata mereka, ya, kami jadi pengantin. Nabi SAW mendoakan anak yang terhasil daripada pengantin mereka semalam tadi tu. Tuan-tuan faham bukan? Terhasilnya anak bernama Abdullah. Anak tu nama Abdullah. Apa berlaku dekat Abdullah ni? Abdullah itu didoakan oleh Nabi SAW sehingga Abdullah tu dapat anak yang lain pula seramai 9 orang, dan ke-9 anaknya menjadi tokoh yang hebat. Ini keberkatan daripada doa Nabi SAW yang terhasil daripada ibu bapa yang hebat yang bernama Ummu Sulaim tadi. Baik, sambung balik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita tentang mak dia. Dia kata, mak aku ni ketika aku masih kecil, mak aku nak perkataan pertama yang keluar daripada mulut aku adalah perkataan Allah. Ummu Sulaim ni, dia nak waktu anak dia masih baby, kecil-kecil lagi tu, dia dah berpasang niat. Dia niat, dia kata, aku nak ni, anak aku ni, perkataan pertama yang keluar daripada mulut dia adalah Allah. Berapa ramai di antara kita yang kita ajar anak kita menyebut kalimah Allah. Kalau orang di sebelah utara ni macam-macam benda. Dia main nyanyi satu lagu, cak cekok udang gamit, cak cekok udang gamit. Tuan-tuan pernah dengar kan? Orang Melaka tak tahulah sebut ke tak sebut, tapi orang di sebelah utara sebut nyanyi lagu cak cekok udang gamit. Kadang-kadang budak-budak jatuh terlanggar tiang, gedemam jatuh, kita pun baca pula,
Fang tupu takai balik bukit, budak nakai boleh sakit. Orang Melaka, fang tupu takai balik pintu, budak nakai memang macam tu, bukan? Saya tanya atuk saya, tupu takai tu apa atuk? Atuk saya kata tupu takai tu dia kata mambang. Tuan-tuan tahu mambang tu apa? Mambang dalam cerita Piramli. Mambang ni jin lah. Disebut pada anak-anak kita ketika masih kecil. Berapa ramai di antara ibu bapa yang menyebut perkataan-perkataan tak senonoh pada anak-anak. Lahabau engkau. Lahabau disebutnya. Pada siapa? Pada anak. Apa maksud lahabau? Lahabau okey lagi orang Melaka kata lahabau tu maksudnya. Apa maksud lahabau? Lahabau tu tanya kabar. Orang Tengkera mula-mula sebut. Lahabau tu la kabar engkau. La khabar, tak ada kabar. Orang Melaka tak boleh sebut huruf R. Itu yang jadi la habau engkau. La habau tu apa kabar, tak ada kabar engkau, macam mana? Apa cerita? Okey, setiap kali orang sebut la habau, jawab balik. Baik, maksudnya baik. Kerana la habau tu maksudnya apa kabar, bukan? Ni sebut perkataan yang tak elok pada anak-anak, jangan. Sebutkan benda yang baik. Maka Ummu Sulaim dia didik Anas bin Malik ni ketika kecil lagi. Waktu Anas bin Malik masih kecil, maka Ummu Sulaim ni asah dia. Maksud asah, asuh dia duk sebut Allah, 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 Allah. Dia nak perkataan pertama yang keluar daripada mulut Anas bin Malik adalah perkataan Allah. Sehinggalah berlaku apa yang berlaku pada waktu tersebut. Perkataan pertama kata Anas bin Malik yang keluar daripada mulut aku adalah perkataan Allah. Saya nak bagi pada tuan-tuan sahabat-sahabat ni salah satunya benda yang patut kita fokuskan ketika anak kita kecil ni. Ajar benda-benda yang simple, tetapi benda yang simple ini mendatangkan kebaikan yang banyak sampailah kita duduk masuk kat dalam kubur. Apa dia? Ajarkan kepada anak-anak yang pertama perkataan Allah. Okey, ataupun perkataan yang simple Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Ajarkan juga kepada anak-anak iaitu surah Al-Fatihah. Okey. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab anak kita dia akan baca, dia akan sebut perkataan yang kita ajar itu sepanjang hayat dia, sepanjang hayat dikandung badan. Baik, bayangkan tengok setiap kali dia menyebut perkataan tu, rasa-rasa kita dapat pahala tak? Sudah pasti kita dapat pahala. Yang ni yang disebut al-ilmu yantafi'u bih. Bila mati anak Adam, 3 benda. Sadaqatun jariyah. Okey, kita faham. Yang kedua, al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang mendatangkan manfaat. Yang ketiga, iaitu doa daripada anak yang soleh. Waladun solihun yad'ulah. So kita nak yang mana? Kita nak yang ilmu yang kita manfaatkan. Bayangkan tengok anak kita baca Fatihah. Bayangkan tengok anak kita sebut Subhanallah. Anak kita sebut Allahu Akbar. Anak kita sebut kalimah Allahu Akbar. Pada waktu tersebut apa berlaku? Maka setiap kali dia sebut, walaupun kita telah mati, pahala dia kita akan dapat. Yang ni yang disebutkan hadis ad-dallu ala syai' kafa'ili. Orang yang menunjukkan satu kebaikan sama macam orang yang melakukan kebaikan. Maka kita hari ini pun banyak kebaikan yang kita buat datang daripada didikan ibu bapa kita. Maka Allah berkati ibu bapa kita, pahalanya tetap akan sampai kepada mereka. Itu yang dia buat. Dia ajar anak dia nak anak dia perkataan yang pertama keluar daripada mulut anak dia adalah perkataan Allah, dan memang betul perkataan Allah itulah yang disebutkan kali pertama. Baiknya lagi Ummu Sulaim ketika Anas bin Malik cerita, usia aku dalam sekitar 9 tahun macam tu, mak dia pegang tangan dia, Ummu Sulaim pegang tangan Anas pergi jumpa Nabi SAW. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, aku tak ada benda yang aku boleh berikan pada engkau. Aku bukan orang yang kaya. Ambillah anakku ini dan jadilah anakku ini qadam kepada engkau. Anas bin Malik radhiyallahu an menjadi qadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, beza di antara qadam dan hamba. Hamba dimiliki, qadam tidak dimiliki. Qadam diberikan upah kepada mereka. Okey, baik. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an dia telah menjadi qadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas dalam hadisnya, dia kata, aku telah menjadi qadam kepada Nabi ketika aku berusia 9 tahun, dan ketika saat Nabi SAW wafat, beliau berusia 20 tahun. Berapa lama? Dalam sekitar 11 tahun dia telah berkhidmat kepada Nabi SAW. Sebab itulah kalau siapa perasan,
Siapa yang baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan jumpa topik berkaitan tentang barangan-barangan peninggalan Nabi SAW diberikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an kerana nak kebaikan dia yang telah menjaga barangan tersebut ketika Nabi SAW hidup, diberikan kepada beliau. Juga kalau siapa yang membaca, Anas bin Malik radhiyallahu an juga di antara sahabat yang menjaga kasut Nabi SAW. Beliau juga yang menjaga perkakas Nabi SAW yang sentiasa menemani Nabi SAW. Dan Nabi SAW suka panggil kepada Anas dengan panggilan yang amat lembut, iaitu panggilan Unais. Anas, Unais, panggilan yang manja. Panggilan dipanggil Anas dengan panggilan Unais. Kata Anas bin Malik, aku telah berkhidmat selama hampir 10 tahun ataupun lebih kepada Nabi SAW, dan tidak pernah sekali pun Nabi tengking Anas bin Malik dengan perkataan tidak pernah dia pukul aku walaupun sekali ketika dia berkhidmat kepada Nabi SAW. Baik, itu di antara kisah tentang Anas bin Malik. Saya ceritakan yang ringkas. Bahkan dikatakan ada sebahagian kisah yang mengatakan Nabi telah doakan 3 doa kepada Anas. Yang pertama, Allahumma aksir malhu, ya Allah banyakkan harta, wa aksir waladuhu, dan banyakkan anak dia. Kemudian wa tawil umrahu, panjangkan usia dia. 3 doa yang Nabi SAW telah doakan kepada Anas bin Malik. Baik, Anas di antara perawi-perawi yang terbanyak menghafal, merekodkan hadis-hadis Nabi SAW. Saya bacakan kisah Anas ni. Hadis dalam kitab yang kita nak baca. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, telah bersabda Nabi SAW ni kepada aku. Apa Nabi kata? Ya bunayya, wahai anakku. Tuan-tuan, bagaimana akhlak Nabi SAW dalam hadis yang kita baca ni? Nabi panggil kepada Anas bin Malik dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku. Baik tuan-tuan, berapa ramai di antara kita, terutama ibu bapa hari ini, yang kita panggil, tengok anak orang kita panggil dengan panggilan wahai anakku. Biasa kita panggil mat, kadang kita panggil hoi. Hawau, sini sekejap. Okey, contohnya, sini sekejap. Nabi SAW panggil kepada Anas dengan panggilan ya bunayya. Panggilan ya bunayya ni dalam bahasa Arab ni adalah panggilan yang paling lembut daripada bapa yang kasihkan anak dipanggil dengan panggilan ya bunayya. Contoh ya bunayya, panggilan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku yang ku kasihi, jangan mensyirikkan Allah. Okey, panggilan Nabi Ibrahim AS ketika dapat satu perkabaran dia kena sembelih anak dia, ya bunayya, dipanggil juga dengan panggilan ya bunayya. Panggilan Nabi Nuh AS ketika nak selamatkan anak dia yang sedang lari daripada banjir besar, ya bunayya arkam ma'ana. Kalimah ya bunayya ini menunjukkan kepada kalimah panggilan yang berunsurkan panggilan manja, panggilan menghormati anak supaya anak tersebut dapat mengikuti apa yang kita nak. Sebab tu Nabi SAW ni salah satu bentuk psikologi Nabi SAW yang memanggil sahabat dengan panggilan ya bunayya, walaupun bukan anak dia tapi dipanggil. Ini di antara adab dan akhlak Nabi SAW. Kata Anas menceritakan satu hari, dia kata Nabi SAW suruh aku pergi ke pasar membeli satu barangan. Aku pergi. Dia kata aku ni budak-budak lagi, sampai kat satu tempat, aku pun duduk dekat, tengok budak-budak duk bermain. Jadi dia budak-budak, lalu kawasan padang tengok budak-budak bermain, apa dia buat? Dia pun berhenti pergi duk bercakung kat situ tengok budak-budak. Kemudian dia kata, setelah satu ketika, tiba-tiba datang, aku terasa daripada belakangku seseorang memegang aku daripada belakang. Aku pun menoleh. Bila aku toleh, aku tengok Nabi SAW tersenyum kepada aku. Baik, poin dia apa? Nabi suruh dia pergi kedai, tapi dia tak pergi, dia duduk tengok budak-budak main. Nabi tak marah dekat dia, bahkan Nabi tersenyum kepada dia saat ketika Nabi pergi cari dia. Nabi jumpa dia kat tengah jalan sedang melihat kanak-kanak sedang bermain pada waktu tersebut. So panggilan yang bunayya menunjukkan bagaimana kasihnya dan sayangnya Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Baik, apa pesan Nabi kepada Anas bin Malik? Kata Nabi SAW, ya bunayya, wahai anakku, in qadarta kalau sekiranya engkau mampu antusbih wa tumsi,
kalau sekiranya engkau mampu ketika waktu pagi dan ketika waktu petang. Okey, ketika waktu pagi dan ketika waktu petang, laisa fi qalbika ghishun li ahdin. Kat dalam hati engkau ni tak ada sekelumit pun ada niat, perasaan nak menipu. Faf'al, maka buatlah. Okey, saya ulang balik. Okey, pesan Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Ya bunayya, anakku. Tuan-tuan bayangkan tengok pagi-pagi lagi. Kita nak hantar anak kita pergi ke sekolah pagi-pagi. Biasa apa kita pesan? Belajar rajin-rajin. Bekal jangan lupa makan. Kemudian jangan lupa bawa balik Tupperware tu nanti. Tupperware aku beli mahal-mahal. Tupperware tu bukan Tupperware. Tupperware ni mahal. Contohnya. Bawa balik semula. Kita pesan kat anak kita. Duit sekolah jangan jimat sikit. Simpan. Letak dalam tabung. Baju. Elok-elok. Baik. Pernah tak kita pesan kepada anak kita? Sebagaimana pesannya Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Sayangnya kepada Anas, dia pesan satu benda. Satu benda ini benda berkaitan tentang akhlak. Tuan-tuan pernah pesan pada anak kita, buat akhlak dengan akhlak yang baik. Wa khaliqun nasa biquluqin hasanin. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Ingat, jangan menipu di sekolah. Jangan pukul orang. Buat baik, cakap yang baik, jumpa guru, bagi salam. Contohnya kita katakan, pernah pesan macam tu pada anak kita? Mungkin ada yang pesan. Nabi SAW memesan kepada Anas, kalau engkau mampu wahai Anas, kalau engkau mampu ni menunjukkan benda ni sukar, tapi kalau engkau boleh buat, menunjukkan satu kelebihan yang hebat, kelebihan yang amat banyak kepada engkau wahai Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi kata, in qadarta, wahai bunai anakku, kalau engkau mampu antusbih, untuk ketika engkau berada pada waktu pagi, berpagi-pagi, au tumsi, ataupun engkau berada pada waktu petang, laisa fi qalbika ghishun li ahad, dan dalam hati engkau tidak ada satu penyakit ini. Okey, so Nabi SAW pesan kat siapa? Pesan dekat Anas bin Malik. Anas, kalau boleh engkau jaga diri engkau, kalau boleh engkau jaga setiap pagi, setiap petang, jangan ada sekelumit pun perasaan nak menipu ataupun nak tipu orang dalam hati engkau. Kalimah al-ghish yang dimaksudkan dalam hadis ini, maksud al-ghish ni iaitu buat helah. Helah ni tak kira lah menipu, tak amanah, kelentong orang, bercakap bohong, bercakap benda yang mengarut. Nabi SAW pesan kepada Anas bin Malik, Anas, iyaka summa iyak wa iyaka. Apa dia maksud iyaka ni? Iyaka ni jangan. Pesan kat anak-anak kita. Bukan sekadar anak-anak kita, kita pula buat. Pesan dekat kita sekali. Okey, pesan dekat kita sekali, pesan juga dekat anak-anak kita. Setiap pagi nak hantar anak-anak pergi ke sekolah, pesan, mat, PA. Okey, kalau engkau boleh jaga dalam diri engkau, bukan buat ni. Biasa kita kata jangan buat. Nabi SAW kata bukan buat. Nabi kata kalau dalam hati engkau tidak ada satu benda al-ghish, tidak ada tipu, tak ada niat pun nak menipu orang, waktu pagi, waktu petang, faf'al, buatkanlah benda tersebut. Tuan-tuan, kalau kita perhati dalam fenomena kita di akhir zaman hari ini, kita lihat berapa ramai, berapa orang, masalah yang sedang melanda dunia adalah masalah al-ghish, menipu. Okey, rasa ke tak rasa hadis yang kita duk baca ni ada kaitan dengan kita ni? Ya, walaupun Nabi pesan dekat Anas bin Malik, waktu tu Anas masih lagi kecil. Kita hari ni dah tak, bukan budak kecil lagi dah, kita budak besar. Kita jadi budak yang dah tua. Kita bekerja makan gaji di jabatan kerajaan, kita bekerja di swasta, kita bekerja di pejabat. Siapa yang boleh amalkan benda ni dalam kehidupan dia? Nak keluar daripada rumah, ingat pesanan Nabi SAW kepada Anas pada awal-awal pagi lagi. Dan dia dah pesan dah dekat dia, kalau engkau boleh jadi, engkau mampu pada waktu pagi atau pada waktu petang, engkau tak nak menipu siapa-siapa pun, kau takkan menipu. Dalam diri engkau ni tak ada perasaan nak menipu, faf'al, maka hendaklah engkau buat. Berapa ramai hari ni kita pergi kerja makan gaji. Makan gaji kita diminta kerja 8 jam. Kita mungkin duduk 4 jam. Kita kena kerja 8 jam. Tapi dalam tempoh 8 jam tu kadang kalau kita gunakan yang bukan hak kita, gunakan internet office kita, kita gunakan kelengkapan yang ada di office kita, di pejabat kita, dan kita gunakan untuk diri kita. Contoh, guna kereta office untuk pergi ambil anak. Walau kalau dibolehkan tak apa, ni tak dibenarkan. Contohnya lagi, gunakan internet di office untuk buat perniagaan bisnes online. Takkah itu masuk dalam kategori yang kita sebutkan ni?
Lebih-lebih lagi yang menipu yang lebih kasar lagi, ambil duit syarikat, pecah amanah, lebih-lebih mengkhianati amanah yang diberikan, lebih-lebih lagi. Sebab tu Nabi SAW nak didik kepada anak, kalau boleh engkau ni waktu pagi, waktu petang, jangan ada sekelumit pun perasaan ghish di dalam hati. Tuan-tuan tahu ghish tu apa? Makna ghish tu yang pertama adalah menipu. Makna ghish tu orang yang tidak beramanah juga ghish. Ingat pesan Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan di kalangan kami. Siapa yang menipu kami, dia bukan di kalangan kami. Makna menipu kami bukan menipu Nabi SAW semata-mata, bahkan menipu orang-orang Islam yang lain. Sahabat-sahabat pernah dengar tak kisah apa? Kisah di antara 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Salah seorang daripada 10 ini. Ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Salah seorang daripada mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam salah satu riwayat menceritakan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ni diceritakan satu hari Nabi SAW pada waktu asar, Allah berikan satu kelebihan kepada Nabi SAW. Nabi sebut. Nabi kata, yattali'ul an rajulun min ahlil jannah. Sekejap saja lagi korang tengok, daripada pintu ini akan masuk seorang lelaki ahli syurga. Waktu asar. Tiba-tiba masuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat-sahabat yang lain kata mungkin secara kebetulan. Tengok pula kali yang kedua pula. Nabi sebut, hari yang kedua Nabi sebut lagi, yattali'ul an rajulun min ahlil jannah. Akan masuk sekejap lagi seorang lelaki daripada ahli syurga. Yang masuknya juga sama juga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 hari berturut-turut, maka sahabat yang sama masuk. Timbul pada waktu tersebut rasa cemburu di hati para sahabat yang lain. Cemburu yang ni dibolehkan. Hadis ini direkodkan daripada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal cerita, dia kata datang seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ada 4 orang Abdullah yang hebat, di antara yang hebat di zaman Nabi SAW. Siapa Abdullah yang pertama? Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah yang kedua? Abdullah ibnu Abbas. Siapa Abdullah yang ketiga? Abdullah ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab. Siapa Abdullah yang keempat? Okey, siapa yang sempat? Jangan sebut Abdullah Ahmad Badawi. Bukan Abdullah Ahmad Badawi tersedak Abdullah Ahmad Badawi, bukan. Okey. Abdullah yang keempat, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu di antara 4 Abdullah yang hebat. So cerita ni kisah Abdullah bin Amr bin As. Bila dia tengok Nabi sebut ini di antara calon ahli syurga, dia rasa pelik. Apa amalan dia? Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk di dalam masjid, dia pegang kasut di tangan kiri dia. Sunnah tuan-tuan, memegang sesuatu benda yang rasa kotor, yang tak elok, dengan menggunakan tangan kiri. Sesuatu benda yang baik dipegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kiri, dia masuk ke masjid. Dalam keadaan janggut dia ni penuh dengan air wuduk. Janggut dia ni dipenuhi dengan air wuduk yang penuh. Orang lepas ambil wuduk. Baik. Jadi Abdullah bin Amr bin As yang rasa pelik. Apa yang dia, amalan dia yang buat, mesti ada amalan yang istimewa sehingga dia ini disebut sebagai calon ahli syurga. Abdullah bin Amr tak puas hati. Abdullah bin Amr ikut Sa'ad bin Abi Waqqas, sampailah dia berkata, wahai Sa'ad, aku nak minta izin nak tinggal di rumah engkau beberapa hari lah. Aku nak minta izin nak tinggal di rumah engkau beberapa hari kerana aku ada sedikit masalah dengan keluarga aku, jadi aku nak minta tinggal dengan engkau. Diizinkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tujuan dia pergi tidur rumah Sa'ad ni kerana dia nak mengintip tengok apa perbuatan Sa'ad. Okey, apa perbuatan Sa'ad ni, amalan dia kalau ada amalan yang istimewa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tengok malam pertama tak ada buat apa pun. Waktu dia nak berpusing, dia hanya menyebut kalimah Allahu Akbar, Alhamdulillah, waktu dia nak pusingkan badan ketika tengah tidur. Hari yang kedua tak ada apa juga. Hari yang ketiga tak ada apa juga. Selepas 3 hari dah dia berada di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dia dah rasa ni mesti ada benda ni yang dia buat. Akhirnya dia berterus terang dengan Sa'ad. Dia kata, wahai Sa'ad, aku nak tanya engkau, apa amalan engkau sebenarnya? Kata Sa'ad, apa yang kau tengok? Dia kata, tak. Dia kata, aku tak percaya engkau mesti ada buat satu benda yang hebat.
Sa'ad, tolong beritahu pada aku apa amalan yang menyebabkan engkau begini. Ada tak amalan istimewa? Kata Sa'ad, tak. Sebagaimana apa yang kau tengok, itulah amalan yang aku buat. Akhir sekali kata Abdullah bin Amr bin As, wahai Sa'ad, sebenarnya aku dengar Nabi SAW kata, anta rajulun min ahlil jannah. Engkau adalah salah seorang lelaki daripada ahli syurga. So aku nak tahulah apa amalan engkau yang sehingga disebabkan mungkin amalan engkau yang tertentu yang Nabi sebut engkau masih hidup, tapi engkau telah pun didaftarkan nama engkau sebagai calon ahli syurga. Tolong bagi tahu kepada aku, wahai Sa'ad. Akhir sekali kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Abdullah, sebenarnya dia kata, aku tidak pernah sekalipun bercakap bohong, menipu, berhasad dengki kepada mana-mana orang Islam. Tak pernah, walaupun sekali seumur hidup aku tak pernah bercakap bohong. Tak pernah sekali pun dalam seumur hidup aku berniat untuk nak tipu orang. Tak pernah sekali pun. Aku tak pernah pun, walaupun sekali di dalam kehidupan aku nak buat apa? Iaitu aku terlintas di dalam hati aku nak menipu ataupun nak pedajal orang, ataupun kita katakan nak buat sesuatu benda yang tak elok kepada seorang Muslim yang lain. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ya, memang benar. Tidak syak lagi, engkau memang ahli syurga. Engkau memang ahli syurga. Dia kata, kerana kami manusia yang lain tak berkemampuan nak buat sebagaimana engkau. Tuan-tuan, sebab itulah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia di antara calon ahli syurga. Salah satu kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah beliau, iaitu beliau tidak pernah bercakap bohong, tak pernah menipu, tak pernah berhasad dengki kepada mana-mana orang Islam. Dan begitulah juga di dalam hadis ini pesan Nabi SAW kepada siapa? Kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, ya bunayya in qadarta, kalau engkau mampu, an tusbih, pada waktu pagi, au tumsi, ataupun ketika engkau berada di waktu petang, iaitu ghisyun li ahadin, tak ada di dalam hati engkau perasaan niat nak menipu sesiapa pun, faf'al, maka hendaklah engkau buat. Nabi didik sahabat supaya jangan menipu orang. Tuan-tuan, aman dunia kita kalau kita beramal dengan hadis ni. Pesan pada anak-anak kita, jangan menipu, bercakap jujur, bercakap benar, berakhlak dengan akhlak yang baik, sebagaimana Nabi SAW pesan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Baik. Summa qala li, kemudian berkata lagi Nabi SAW kepada aku. Apa kata Nabi lagi pada dia? Ya bunayya, wahai anakku, wa zalika min sunnati, maka sesungguhnya itu di antara sunnahku. Wa zalika min sunnati, dan itu di antara salah satu sunnahku ataupun jalanku. Orang yang tidak menipu adalah dia telah mengikuti jalan-jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia telah cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang sesiapa yang kasih dan cinta kepada aku, maka sesungguhnya dia akan berada di dalam syurga. Saya ulangkan sekali lagi bacaan hadis ini, kemudian kita berhenti. Kerana kita dah berjanji 1 jam saja kita akan ambil masa, bukan? Cuma nanti kita akan sambung balik nanti pada minggu akan datang, pada pagi Sabtu juga, apa yang dimaksudkan dengan sunnah Nabi SAW, kenapa kita perlu mengamalkan sunnah Nabi SAW, dan sunnah versus bid'ah. Sebenarnya sebelum ini kami telah pun mempelajari tentang menjauhi bid'ah dan mengamalkan sunnah, dan sunnah yang bagaimana untuk kita amalkan. InsyaAllah nanti kita akan cerita pada minggu yang akan datang. Cuma saya selesaikan hadis ini supaya tuan-tuan dapat. Okey, kemudian kata Nabi SAW, saya ulang balik hadis Anas bin Malik. Nabi SAW pesan kepada Anas, wahai Anas, kalau boleh engkau buat waktu pagi, waktu petang, dalam hati tak ada tipu, tak ada niat nak bohong orang, tak ada niat nak pedajal orang, tak ada niat nak khianat pada orang, buat. Maka yang demikian itu adalah sunnahku. Siapa yang mengikuti, siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya mereka adalah orang yang mengasihi ataupun mencintai aku. Dan sesiapa yang mencintai aku, sesungguhnya mereka adalah akan berada bersama-sama denganku di dalam syurga kelak. Ustaz, kalau boleh buat setiap pagi kan elok. Saya tak nak nanti tuan-tuan takut tuan-tuan jemu. Dia
Nanti saya baca satu hadis Ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabat pergi belajar dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat yang hebat. Sahabat yang hebat. Dia ni di antara tok guru, alim bagi sahabat yang lain. Ni sahabat-sahabat yang kecil ni, dia orang pergi belajar tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari pergi ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Satu hari ni tunggu kat depan rumah, tok guru tak keluar. Akhir sekali ada seorang sahabat ni datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Anak murid ni pesan, dia kata kalau masuk sekejap lagi jumpa dekat tok guru kami, bagi tahu pada dia anak murid dia tunggu kat luar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun keluar. Waktu Abdullah bin Mas'ud keluar, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia kata sebenarnya aku sengaja tak nak keluar. Dia kata aku tak nak terlalu kerap sangat, nanti akan menjemukan kalian, dia kata. Maka dia kata berpada-padalah. Berpada-pada, insya-Allah kita buat secara konsisten, tapi tidaklah tiap-tiap hari. Insya-Allah yang saya rasakan hari yang sesuai kita akan buat dan kita akan maklumkan. Tapi yang kuliah kita pada pagi Sabtu ni insya-Allah kita akan teruskan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kebaikan yang banyak Allah berikan pada tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat yang berada di dalam online kita. Alhamdulillah kehadiran yang ramai. Ni kalau datang ke masjid seramai ni 1.6 apa namanya 1000 1.6k yang online tadi. Saya ingat saya pada waktu kemuncak, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita sebagaimana doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah. Okey, ada orang tanya soalan, macam mana kita nak bertaubat jika kita pernah menipu seseorang? Okey, yang pertama, menipu seseorang kalau ada kaitan dengan manusia, tak selesai dengan Allah, melainkan mesti diselesaikan dengan manusia. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kena istihlal. Istihlal ni apa? Minta halal daripada orang tersebut. Selesaikan dengan dia, maka yang lain-lain insya-Allah akan selesai. Baik, saya tak baca, mungkin soalan ada kat situ, tapi tak apalah, nanti ada masa yang lain kita akan jawab insya-Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, dan Allah berikan ganjaran yang terbaik atas kesabaran kita selama ini duduk di rumah. Kita buat benda-benda yang bermanfaat. Yang baik itu datang daripada Allah, segala kekurangan datang daripada diri saya. La uridu an ukhalifakum fima anhaakum an, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, InsyaAllah saya doakan semua, juga doakan untuk saya. InsyaAllah mudah-mudahan Allahumma jma'na fil jannah, ya Allah tempatkan kami kat dalam syurga, semua yang ada kat dalam ni insyaAllah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Okey, Muhammad Jeb. Okey, ahlan sahlan, masya-Allah. Baik, InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan COVID-19 segera hilang, dapat kita menyambut bulan Ramadan nanti insya-Allah. Ahlan sahlan Nanadin. Allahumma amin. Barakallahu fik, Allah yubarik fik wa iyyakum. Ahlan sahlan Haji Musa, kita lama tak jumpa. Nurzilah Jaafar, alhamdulillah. Wa iyyakum. Sama-sama. Sama-sama. Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fazil Haji Awang Hasan, Ustaz kita sibuk, masya-Allah. Tak sibuk mana sangat pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Fazil, ahlan sahlan Is. Ya, sama-sama. Okey, Syahrudin. Afwan Muhammad Safi Abdul Rahim, Allah yubarik fik. Okey, jazakumullahu khairan katsira, walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga bertemu lagi insya-Allah.